murid-murid. Baiklah, hari ini kamu akan belajar tentang pecahan. Murid-murid cikgu yang awesome. Okey, hari ini kita akan cikgu akan terangkan muka surat 3. Saya harap kamu dah buat lah. Okey, soalan nombor 1A. Kita hari ini tajuk pecahan 1A kita boleh tengok. Sebelum tu cikgu bagi contoh dulu. Ini contoh tahu, tak ada dekat soalan kamu. Cikgu bagi contoh dan kamu boleh lihat sebenarnya. Okey, berdasarkan soalan tu dia kata tulis semula pecahan berikut mengikut tertib menurun. Maksud tertib menurun tu apa? Ingat balik. Tertib menurun maksudnya daripada kecil ke besar ke kecil. Kalau kita makin contohnya makin daripada tangga atas pergi ke tangga bawah, itulah adalah turun kan. Jadi itulah tertib menurun daripada nombor besar kepada nombor kecil. So kita kena susun daripada nombor pecahan yang paling besar kepada pecahan paling kecil. Okey, tengok dulu kat sini saya bagi contoh ni 1/2. 1/2. Okey, kita lorekkan 1 daripada 2 lah kan. Okey, yang ini pula 1/3. Lorekkan 1 daripada 3. Dan yang terakhir adalah 1/4. Okay, kamu boleh tengok. Walaupun nombor di bawah adalah besar, tapi bukan itu pecahan yang paling besar. Betul tak? Maksudnya yang paling besar adalah 1/2. Kalau nak susun dari tertib menurun, ianya adalah 1/2. Kemudian 1/3. Barulah 1/4. Pelik tapi benar kan? Sebab kalau nombor biasa, yang nombor 4 tu patutnya yang pertama lah, dia paling besar. Tapi untuk pecahan tak, dia terbalik. Okey, so untuk jawapan nombor 1, kamu boleh lihat sendiri. Pecahan nombor bawah yang paling besar adalah 2/9. Jadi 2/9 paling besar ke paling kecil? Paling kecil. Sebenarnya 2/9 tu paling kecil. So kita kena cari yang paling besar. Paling besar. Okey, kita nak tengok beza dia kan. 2/3 dengan 2/9. Ini cikgu buat 2/3 lah. 2/3. Kalau 2/9 macam mana cikgu? Macam ni. Sekejap, saya bahagikan. Dia panjang yang sama Cikgu lukis guna handphone ni. So dia macam lari sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Dia nak 2. Ni 2/9. Kamu tengok. 2/9 ni kecil je sebenarnya kan? Jadi yang paling besar adalah 2/3. Bermula dengan 2/3 turutan menurun untuk pecahan. So 2/3, 2/5. Kemudian 2/7 dan 2/9. Mana yang salah tu? Cepat-cepatlah betulkan, jangan tunggu-tunggu lagi. Cepat sikit. Kena bertindak. Untuk time belajar ni kena laju. Kalau lambat kita ketinggalan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. B pula. Baiklah, soalan nombor 1B, tukarkan 2/5 kepada perpuluhan. Okey, nak buat kepada perpuluhan mesti bawah dia adalah contoh 1/10. 1/100. Senanglah kita nak tukar kepada perpuluhan. Maaf ya, anak saya tolak saya pula. Okey, untuk tukar kepada perpuluhan kita kena tukar per 10, per 100, per 1000 supaya kita boleh jadikan dia kepada nombor perpuluhan. Okey, 2/5. 2/5 ni nak jadikan paling dekat per 10 lah. Jadikan per 10. Aiman, Haziq. Kasih. Macam mana nak tukar tu? Asfar, macam mana nak tukarkan? Okey, 5 pergi ke 10. Operasi apa tu? Tambah. Kan? Darab 2. Darab 2 juga. So, 4/10. 4/10 ni, per tu apa? Bagus. Siapa ni? Selalunya rajin jawab dekat dalam kelas. Hafiz ni. Hafiz selalu rajin jawab. Okey, 4/10 ni senang je. Kamu lompatkan ke depan. 4/10. Sifar ni 1. Apa tu bahagikan? Jadi sifar perpuluhan 4. Jawapannya ialah
0.4. Okey, baik. Kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Ni senang je lah. Kalau kamu kan kena makan 3 kek. Suka makan kek muffin tu yang kecil-kecil tu kan. 3 kek. Kamu makanlah 3 kan. Tapi kata mak, okey, bagi separuh dengan adik kamu. So, kamu kena belah kek tu separuh. Kek muffin tu separuh bagi adik. Kamu ambil separuh tu kan. Okey. Sekarang kita ada 3 ni. 3 ni membawa maksud yang sama. 3 biji. Memang 3 biji. Maksudnya ada 3. 3 penuh. 3. Penuh. 1/4 ni pula adalah 1 daripada 4 bahagian. Maknanya kamu ada 1 kek, contohnya 1 kek, dan kamu kena bahagikan kek tu kepada 4 bahagian. Kamu cuma dapat 1 bahagian saja. Itulah maksudnya. Okey, jelas kan? Bagus, terbaik. Sekarang ni, kita kena tukarkan pula pecahan bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Tak wajar. Maksudnya, apa tu tak wajar? Ingat balik. Maisara, ingat balik. Apa tu pecahan tak wajar? Ingat balik Amiza. Apa tu pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar ni adalah atas besar, bawah kecil. So, untuk tukarkan kepada pecahan tak wajar, kita kena tukar kepada darab dan tambah. Darab dan tambah. 4 darab 3. 12. Tambah 1. 12, 13. 13 per dengan 4. Okey, inilah pecahan tak wajar. Okey, bagus murid-murid yang dapat, yang faham. Ingat balik, pecahan tak wajar adalah atas besar, bawah kecil. Caranya ialah darab dan tambah. Baik, kita tengok pula soalan nombor 3. Raja menunjukkan sebuah segi 4 tepat dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Bila dia cakap macam ni je, ada gambar je, lepas tu dia kata dibahagikan beberapa bahagian yang sama besar, kamu kena simpan dalam kepala. Maksudnya benda tu dia nak katakan tentang pecahan. Okey, bila pecahan, kamu kena ingat nombor di atas, iaitu pecahan, kita namakan yang atas tu pengangka dan penyebut. Okey, atas pengangka tu mestilah yang berlorek ataupun yang diminta. Kalau dia kata dia tak nak yang berlorek, so atas tu adalah benda yang diminta lah. Dia tak nak yang berlorek, kira yang tak berlorek. Kalau dia kata nak yang berlorek, okey, kira yang berlorek. Kita tengok kat belakang, slide dia kata tulis pecahan bagi bahagian yang berlorek. So yang berlorek, kamu kira kat situ ada berapa? Kira. Okey, 3, ada 3. Okey, daripada ke seluruh raja. Dia dah cakap dah dekat situ. Bukannya daripada yang tidak berlorek. Dia kata seluruh raja. So, kamu kena kira lah semua. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. So, jawapannya 3/10. Senang aja pun. Celah gigi kan? Okey, macam cikgu cakap tadi, jika kita nak tukar kepada perpuluhan, mestilah pusat. Contohnya nombor tu mestilah per 10 lah. Tak kisahlah atasnya nombor apa, mesti bawahnya per 10. Contoh 2/10, 3/10, 5/10, ataupun per 100 ataupun per 1000. Senang nak lompat-lompat kan? Ada 3 sifar. Per itu adalah bahagi. So, kalau per 10 ni, ingat balik, ada 1 sifar. So, kita lompatkan sebanyak 1 kali. Jawapannya ialah 0.3. Siaplah jawapan kamu sampai nombor 3. Okey, kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye!